Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas curahan rahmat Allah, keberkatan Allah, hidayah daripadanya dan taufik dorongan sehingga mendorong segala tubuh badan kita, menggerakkan kaki kita dan seluruh anggota tubuh badan kita menuju ke tempat yang mulia, di majlis yang sangat mulia, di waktu yang sangat berharga ini. Sama-sama kita berkumpul, tidak ada tujuan lain kecuali zikrullah. Tidak ada tujuan lain kecuali mengingati Allah Ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlis yang paling harum di sisi Allah, majlis yang paling hebat. Pergi sekali lagi pada Al-Qamah, talqin la ilallah, nak test. Kalau dia boleh ucap, berarti mak dia betul-betul maafkan, kosong dah habis licin. Kalau dia belum lagi mengucap, mesti ada benda lagi yang maknya belum maafkan. Bila pun pergi ucap, dia mampu dah mengucap la ilaha illallah. Bila dia kata sebenarnya itulah penyakitnya, halangannya adalah derhaka. Walaupun kita tak tengking, kita tak lawan dia, dengan tergurih perasaan si ibu, maka nasihat kita pada kita sebagai anak, tolong jaga perasaan ibu kita, ayah kita yang masih hidup. Untung jalan syurga, pintu syurga tuan-tuan, kalau mak ayah masih hidup. Itulah pintu syurga. Kata Nabi SAW, ibu dan ayahmu seolah pintu. Contoh, saya buat contoh pintu, seolah pintu nak pergi ke syurga. Seolah itu pintu, kita buka pintu dah masuk syurga. Kalau cantik pintu tu boleh buka, licin elok je, tak wasak apa pun, kita masuk senang. Tapi kalau kita buat wana, buat jahat, tak berbakti, sakiti hati mereka, seolah kita rosakkan pintu tu sampai pintu tu tak boleh buka. Apa jadi? Kita nak kena pergi keluar pintu sana, jalannya jauh nak sampai ke situ. Nak kena amalan kita banyak, bertaubat banyak, menangis keluar air mata, mungkin sampai menatap air mata berdarah, berjihad jalan Allah, habiskan harta kita, nak susah, mungkin saya tak sampai pun kepada syurga. Itu ni buat contoh, macam seolah pintu ni kedudukan ibu. Itu nasihat si anak pada ibu, nasihat pada si ibu-ibu. Memanglah kuasa, kita sebut kuasa veto pada ibu ni, nak menentukan anaknya syurga ke neraka. Tapi sanggupkah kita membiarkan anak kita geram, biar anak aku perasaan kita geram dalam, kita biarkan, kita layan perasaan marah kita, marah pada anak, anak ni durhakanya dia, jahatnya dia, habis mati dia dalam keadaan hina, dia masuk neraka. Na'udzubillah, saya silap terheret sekali kita si ibu. Walaupun dia derhaka, walaupun dia kasar, walaupun kalaulah sanggup, wahai ibu sekalian, selamatkan anak-anak sekalian dengan ya Allah, angkat tangan itu je, ya Allah, aku redha dengan anak-anak aku maaf segala kesalahan mereka ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah, selamatkanlah daripada siksaan-Mu ya Allah, selamat anak. Masya Allah, ini kedudukan powernya si ibu, hebatnya kedudukan si ibu di si Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cerita tadi, terhalang daripada umat Nabi Muhammad minum telaga Nabi SAW, derhaka pada ibu. Yang ketiganya iaitu mungkin jadi penghalang daripada syafaat Nabi SAW adalah orang yang bermusuh dengan wali-wali Allah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Siapa yang bermusuh dengan wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, kata Allah, aku perang dengan dia. Kalau Allah berperang dengan orang tu, boleh menang tuan? Takkan menang. Allah berperang. Tuan-tuan, okey, kita kaitkan perang ni sikitlah dengan Gaza sana. Mungkin kita tengok kenapalah Allah tak tunjukkan kekuatan dia. Dalam sekelip mata turun para malaikat, seperti mana Allah turun para malaikat di Badar. 3,000, 5,000 malaikat bantu tentera Islam sehingga senang-senang mengalahkan tentera musuh dalam masa yang singkat. Walaupun musuh dengan senjata yang kuat, perang orang Quraisy dengan senjata, dengan perisai, dengan kuda, dengan pakaian baju besi dan sebagainya, tapi senang dipancung oleh musuh. Sehingga para sahabat ada yang
bawa tongkol kayu. Seorang sahabat Nabi, dia ada bawa parang. Parang ni bukan pedang nak cantai nak perang, tapi parang mungkin nak potong pokok itu je. Sebab perang Badar berlaku tanpa persiapan para sahabat, tak bersiap untuk perang. Jadi ada yang bawa parang je. Jadi dia pun bila dah berlaku perang, dia gunalah parang dia tadi ni untuk perang. Parang bila dicantai oleh pedang besi yang kuat, patah parang dia. Pegang hulu je, patah. Dia lari pada Nabi, ya Rasulullah, dah patah. Rasulullah tengok kiri kanan, nak cepat nak perang. Rasulullah capai pelepah tamar yang ada sebelah Nabi. Capai pelepah tamar, nah ambil engkau, pergi perang. Pelepah tamar, Nabi bagi pelepah tamar pada dia. Bila dia pun pegang pelepah tamar, tak cakap banyak, Nabi suruh pergi masuk di medan perang. Dia terus masuk medan perang. Tiba-tiba dia tengok-tengok, dah jadi pedang. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita mukjizat baginda Nabi SAW. Dia jadi pedang. Dia berjaya membunuh musuh dengan begitu banyak. Asalnya daripada tunggul kayu pelepah tamar tadi. Seorang sahabat Nabi. Kenapa jadi demikian? Karena penuh keyakinannya kepada Rasulullah, kecintaannya penuh kepada Rasulullah. Allah tunjuk mukjizatnya, Allah tunjuk kehebatannya, kemuliaan kepada Nabi SAW. Cerita ni kita di sini tak nampak. Orang di Gaza nampak, tuan-tuan. Nampak apa yang berlaku. Tapi saya nak ceritanya kenapa Allah tak turun bagi Israel hancur habis semua. Ada sebabnya, tuan-tuan. Bukan Allah tak dengar doa, tuan-tuan. Bukan Allah tak dengar doa iman-iman di Masjidil Haram, di depan Kaabah, di Multazam, berdoa minta supaya Israel hancur, supaya orang Islam berjaya selamat, tak musnah rumah mereka, tak mati mereka, anak-anak mereka tak dibom. Semua doa. Tapi itulah nak sebutnya aturan Allah, takdir yang Allah susun perjalanan kehidupan dunia ni. Seperti mana kehidupan kita, Allah dah atur. Besarnya dia akan sakit, lepas sakit dia akan aksiden, gini. Perjalanan setiap inci dalam hidup kita telah ada catitannya di sisi Allah Ta'ala. Berimanlah pada takdir Allah, kerana iman pada takdir salah satu dari rukun iman yang 6. Iaitu rukun iman ada 6. Yang ke-6-nya adalah beriman pada takdir baik dan buruk. Maka kita beriman. Allah susun. Apa susun untuk apa? Pada pengamatan yang saya faham daripada kitab-kitab sirah tentang akhir zaman, di mana yang berjaya membunuh dan memerangi semua Yahudi di Palestin hanya tugas Nabi Isa AS. Bukan kita nak kata orang Qassam, tentera Hamas, tentera Palestin ni tak akan menang. Tak, mereka pun menang. Mereka menang menonjolkan kekuatan Islam. Dulu Israel pandang enteng, senang, macam perang Badar betul-betul, tuan. Orang Quraisy nak pergi berlawan dengan tentera Nabi Muhammad SAW, lah, senang. Dia bawa perempuan-perempuan penari, ni Abu Jahal, bawa perempuan penari, bawa tong drum arak, air minum mabuk tu. Tujuan apa? Orang tanya, kau kenapa bawa macam ni, nak pergi perang? Bukan nak pergi perang, ni kata, ni nak pergi berpesta. Seolah dia pandang remeh lah tentera Nabi Muhammad, senang je nak bunuh. Nak pergi buat pesta, nak pergi enjoy, nak pergi bercuti, berkelah di sana, di Badar. Confident dia boleh menang. Tapi Allah datangkan, begitulah Zionis sekarang, dia rasa mudah nak hancurkan Palestin, Gaza ni. Tapi apa jadi sekarang? Dia orang yang kena teruk. Menang dari sudut psikologinya tentera Islam, sehingga menimbul gerun pada musuh-musuh Islam, walaupun tak berjaya nak hapus mereka keluar daripada bumi Palestin. Takkan. Mereka tetap berada di Palestin kerana tugas membunuh mereka adalah Nabi Isa, yang disebutkan bila Nabi Isa turun. Jadi bila macam ni, para ulama mengatakan masa dah dekat. Masa dah dekat. Kita tak boleh jangka masa dekat tu berapa bulan lagi, Ustaz, berapa tahun lagi, tak tahu berapa tahun lagi, tak tahu bulan, tapi dekat. Atas tanda-tanda dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam, buku Syekh Fahmi Zamzam, ada menceritakan kisah bagaimana nampak yang berlaku di Baitul Maqdis, Jerusalem, Al-Quds itu sebagai petanda dunia kita dah hujung ke ataupun masih lambat. Antaranya pembangunan sekeliling di Baitul Maqdis tu, pembangunan pesat, bangunan mall cantik dah dibina oleh orang Yahudi. Sekarang alhamdulillah saya dapat pergi tengok pembangunan hebat, bangunan hebat. Dan apa ni, yang keduanya iaitu orang Yahudi akan datang berduyun-duyun duduk di situ, dan orang Arab akan dihalau. Itu yang berlaku. Itulah takdir yang Allah atur.
Sampai Yahudi datang, kenapa? Nanti tugas Nabi Isa datang, Nabi Isa akan bunuh Yahudi. Nabi Isa tak payah pergi Amerika, tak payah pergi Ukraine, tak payah pergi Rusia, mana tempat Yahudi duduk nak perang bunuh Yahudi, tak. Sebab Yahudi dah berkumpul di situ. Sekarang ni proses Yahudi berkumpul. Walaupun perang macam ni, ramai Yahudi lari keluar, dan akan datang mungkin lebih ramai yang akan masuk semula duduk, kerana keangkuhan Zionis ni akan tambah lagi dahsyat. Dia lebih angkuh, dia lebih menekan umat Islam dan sebagainya. Maka Baitul Maqdis juga akan dirampas semula, dikuasai oleh tentera Islam, oleh Imam Mahdi. Jadi sebelum Nabi Isa turun, Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi akan ambil balik tanah Quds, Al-Quds kita sebut Baitul Maqdis lah, tanah suci itu yang orang kata Jerusalem tu, tanah suci tersebut Imam Mahdi akan ambil balik, jadikan itu HQ, markas untuk orang Islam. Jadi berarti sebelum datang Imam Mahdi, tanah suci itu dikontrol sepenuhnya 100% oleh tangan Zionis. Sebelum perang ni berlaku pesta, ada perayaan oleh orang Yahudi, mereka buat perayaan macam-macam pelik di tanah Baitul Maqdis. Sebab tu berlaku 7 Oktober tu, mula tembak tu, orang nampak Hamas yang mula tembak, orang nampak Hamas yang mula tembak, tapi sebenarnya mereka yang mencemar kesucian Baitul Maqdis dengan berpesta. Orang Yahudi bila pesta dia orang, dia menari. Ketika kami pergi ke Masjid Ibrahim, Masjid Khalil, dia sebut Masjid Khalil, Masjid Nabi Ibrahim, ada makam, 6 makam di situ. Nabi Ibrahim, anaknya Ishak, cucunya Yaqub ada di situ, Nabi Yusuf ada di situ, dan pasangan masing-masing ada di situ. Jadi sehingga 6 makam. 6 makam di situ. Dalam masjid dia buat 2 tingkat, 2 bahagian. Untuk orang Islam bahagian ni je, orang Islam tak boleh masuk kawasan Yahudi. Tapi orang Yahudi, bila orang Islam dihalau keluar, orang Yahudi boleh masuk kawasan orang Islam. Orang Islam tak boleh masuk kawasan Yahudi. Masjid itu dia buat partition, bahagi masjid besar lah. Jadi bila orang Yahudi masuk, dia dengan trompet dia, masukkan trompet dengan menari-nari lelaki perempuan dan sebagainya. Jadi kita rasa tercemar kesucian masjid, dan mereka nak buat pesta, nak sembelih binatang dalam masjid sebagai satu acaranya. Sebab tu tentera Islam Palestin sana tak puas hati, mereka tunjuk dengan dihantar tentera dan sebagainya. Alhamdulillah, itulah peristiwa yang berlaku, dan kita nak kembali pada cerita tadi ni, bagaimana orang yang terhalang, iaitu bermusuh dengan wali Allah Ta'ala. Allah berperang dengan dia, takkan menang. Selain daripada itu, orang yang tak kenal baginda Rasulullah SAW, tak kenal, macam mana nak dapat syafaat Nabi? Sehingga kalau orang yang layak dapat, umat Nabi layak dapat syafaat Nabi. Nabi kata, syafaati li ashabil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaat aku akan aku peruntukkan kepada orang yang syafaat aku akan aku berikan kepada orang yang terlibat dengan dosa besar sekalipun di kalangan umatku, di kalangan umatku. Layak ke tidak dia masuk umat? Kalau tak pernah kenal Nabi, tak pernah ambil tahu hal Nabi, salawat pun tidak, macam mana nak dapat syafaat baginda Nabi SAW? Dia pun tak layak masuk dalam kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Maka Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita ada majlis semua ini supaya kita cerita tentang Nabi SAW. Kita cerita tentang sejarah Nabi, sirah Nabi, kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi SAW, akhlak baginda Nabi SAW yang sangat hebat, sangat mulia. Nabi disebut dalam Al-Quran sifat, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Nak tahu akhlak Nabi macam mana, tengok Quran. Akhlak Nabi itu semua dalam Quran. Yang dalam Quran semua ada pada Nabi SAW. Malah kata para ulama, cantiknya Islam dalam tulisan iaitu Quran, cantiknya dalam kehidupan yang berjalan adalah pada Nabi Muhammad SAW. Satu ayat Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu cari keampunan Allah, cari syurga Allah Ta'ala. Cepat, segera, jangan abai, jangan lambat. Malah orang yang buat dosa, dia lambat-lambatkan taubatnya, maka tertambah dosa yang lain. Dosa pertama kerana dosa tadi, dosa yang kedua kerana dia sengaja melambat-lambatkan taubat. Sebab segera bertaubat ni adalah satu perintah Allah, suruh cepat-cepat taubat, jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu untuk cari keampunan Allah dan juga cari syurga Allah Ta'ala, yang mana uiddat lil muttaqin. Hanya Allah sedia syurga ni hanya untuk orang yang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada syurga.
Nak takwa mesti ada iman. Ada iman, ada cinta Nabi, itulah orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Disebut dalam ciri banyaklah, tapi dalam sebut ciri utama disebut dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, orang yang menginfak hartanya sama ada dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia sempit, susah. Waktu dia ada duit, dia bagilah dengan amount yang banyak sebab dia banyak duit. Waktu mungkin dia jatuh bankrupt, tapi kepemurahan hati itu ada, dia tetap derma juga, tapi dengan amount yang sekadar dia mampulah, tak macam dulu waktu dia banyak. Jadi sebenarnya pemurah ni Allah nak perhati bukan pada duit, bukan pada berapa banyak dia bagi. Itu bukan penilaian utama Allah. Penilaian utama Allah adalah pemurah, sifat pemurah. Sifat pemurah ni kadang-kadang orang miskin pun lagi banyak pemurah dia. Dia banyak tolong orang, banyak bantu orang dan sebagainya. Sifat pemurah. Itu sifat orang bertakwa. Waktu dia senang ke, waktu dia susah, tetap dia menginfakkan harta, prihatin kepada orang lain. Masya Allah. Untungnya mereka yang sampai dah harta dia kepada bantuan ke sana, mudah-mudahan sampailah ke tempat sasaran yang kita niatkan, sampai kepada mereka insya-Allah. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, ciri pertama bertakwa mesti ada kepemurahan, pemurah hati itu, nak tolong bantu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, sifat yang kedua adalah orang yang sanggup tahan perasaan marahnya. Mungkin dia boleh lempias, lebih lagi dia mampu, dia perasaan marah itu dia boleh lepas dia. Contoh, dia nak marah isteri dia, ni laki nak marah isteri senang, pang tanpa anak dia, budak dia, budak-budak je, nak tanpa gertak senang je kan? Ataupun pekerja bawahan dia, kalau dia marah senang je, nak mengamuk senang je, tak ada, dia orang takkan berani lawan. Dia ada kemampuan untuk buat sesuatu kejahatan kepada mereka dengan melepaskan perasaan marah dia, tapi dia sanggup tahan. Oh, astagfirullahaladzim, 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 mudahan jangan-jangan dia lawan perasaan marahnya. Kata Nabi SAW, apa ni, kamu tahu tak, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang hebat, orang yang hero, orang yang kuat tu adalah orang yang boleh lawan Gusti, menang dia, tumbuh orang dia menang. Tapi innamas syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, orang yang kuat, orang yang hero ni adalah bila dia nak marah, nak mengamuk, dia astaghfirullah, dia lawan perasaan marah dia. Oh, bukan senang tuan-tuan. Saya yang ceramah pun belum tentu ni boleh buat ke tidak, tapi kita doalah mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kita. Jadi kadang-kadang nak marah tu kita boleh tahan. Kadang-kadang kita nak marah tapi tengok dia badan lebih besar, saya maaf je lah, tak ada apa. Pasal dia besar lagi daripada kita. Tak, ni yang ketika kita besar, dia kecil, kita boleh senang-senang buat, kita lawan perasaan. Ini sifat ahli syurga, tahan, lawan nafsunya. Yang ketiga, sifat ahli syurga, al-afina 'anil nas, orang yang pemaaf di kalangan manusia, suka maaf. Ini sifat semuanya ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW pemurah Nabi luar biasa. Satu ketika Nabi duduk dengan Sayyidina Ali, datang seorang Arab Badui kampung yang dia dah Islam, datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tolong tak? Tolong apa? Orang kampung dia tanamannya hujan tak ada, tanaman kering kontang, jadi hasilnya dah tak ada. Jadi aku takut mereka susah tu, mereka akan kembali kepada kekufuran. Jadi kalau bolehlah ada suatu bantuan, aku bawa balik supaya mereka boleh tahan untuk kekal dalam Islam. Rasulullah terus tanya Ali, wahai Ali, ada tak bantuan? Sayyidina Ali kata, nanti lu tak ada apa nak bagi. Datang seorang lelaki, dia bagi hutang sekian banyak untuk kurma, dia bagi hutang pada Nabi. Nabi kata hutang ni jadi pada hutang dia, hutang Nabi, seolah Nabi berhutang. Tapi kurma tu Nabi bagi semua sekali, bawa balik, sebiji pun tak simpan buat Nabi. Pemurahnya kalau kita bagi, bagi akulah 10%, 12%, ya, Nabi bagi semua, ambil, bawa balik. Seronok lelaki tersebut, dia bawa balik untuk bagi kepada orang yang susah di kampungnya. Kepemurahan Nabi SAW. Yang keduanya apa tadi? Sifat perasaan, menahan perasaan marah Nabi, luar biasalah kalau kita nak cerita banyaknya. Dan yang ketiga, pemaafnya baginda Nabi SAW, memaaf di kalangan manusia. Tidak ada orang yang lebih hebat pemaafnya daripada baginda Nabi. Bayangkan musuh Nabi yang paling dahsyat, siapa dia?
Sayyidina Abu Sufyan bin Harbin, pemimpin kota Mekah, yang mana dialah puncak Nabi ditindas, dimaki hamun, di macam-macam kejahatan, dan dia juga punca sehingga Nabi terpaksa kena keluar daripada Mekah untuk hijrah ke Madinah. Dan dia juga punca, dah Nabi hijrah Madinah, dia pun tak senang, dia jadi punca perang Badar, dia jadi punca perang Uhud, dialah punca segala-galanya, macam-macam kejahatannya. Tapi bila dia masuk Islam tahun 8 Hijrah, Nabi berkumpul sebelum serang Mekah, pembukaan kota Mekah, dia datang ucap syahadah. Nabi tak ada satu langsung, koklah kita nak bagi penumbuk sekali, jahat sangat, ataupun nak suruh sahabat lain pukul dia lah, masih jahat sangat. Tak, Nabi syahadah dia Islam, terus Nabi pegang tangan jalan bersama dengan dia masuk kota Mekah. Tak ada nak balas dendam, tak ada sifat nak dendam, simpan perasaan nak balas semula dan sebagainya. Semuanya Nabi maafkan, Nabi lupakan, Nabi tak ingat langsung. Ini banyaklah sifat-sifat yang mulia, akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, kuliah-kuliah di tempat tuan saya rasa dah ada banyak-banyak tentang antaranya sifat kitab-kitab Syama'il Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab cerita tentang akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, fizikal Nabi yang mulia. Maka bacalah selalu. Para sahabat, para ulama terdahulu, mereka sering bila ada masalah, runsing masalah banyak-banyak, mereka duduk, mari kita baca kisah Nabi, baca kisah Nabi, salawat kepada Nabi SAW, akhirnya tenang, rasa tenang, gembira, ada penyelesaiannya. Allah tunjuk jalan penyelesaiannya. Terakhir saya nak sebut di sini orang yang perbanyakkan salawat. Mana kesana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah, berapa banyak aku nak salawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, terpulang pada engkau, kalau gitu aku nak bahagi 1/4 daripada masa lapangku untuk salawat. 1/4 daripada masa lapangku aku nak salawat. Maka Rasulullah kata, bagus, tapi kalau kau mau tambah lebih banyak, maka lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah, 1/3 bagus, tapi kalau lagi tambah lagi bagus. Kalau gitu ya Rasulullah, 1/2, sehingga 2/3 dia kata, sehingga kalau gitu ya Rasulullah, aku nak jadikan keseluruhan waktu lapang aku dengan salawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Kalau macam tu, kata Nabi, Allah tunaikan segala hajat engkau, segala keperluan engkau, apa nak jadi, dan Allah akan ampun segala dosa engkau dengan salawat. Maka untung mereka yang perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah tunaikan segala hajat kita, permudahkan segala urusan kita, dilangsaikan segala mungkin yang terlibat dengan hutang. Insya-Allah banyakkanlah salawat, Allah datangkan rezeki sehingga dipermudahkan untuk menunaikan hutang-hutangnya. Orang yang ada masalah dalam urusan kerja, Allah tunjuk jalan, datang bantuan yang macam-macam, menyelesaikan insya-Allah. Banyaklah kita, berbanyakkanlah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majlis kita ni majlis yang baik, majlis berbanyakkan salawat. Maka kita balik nanti, bawalah rahmat yang Allah turun kepada tuan-tuan, keberkatan yang ada dalam majlis ini, tuan-tuan bawa balik, pergi kepada rumah, insya-Allah rahmat tu dikongsi di rumah, kebaikan masuk dalam rumah. Masya-Allah, untung tuan-tuan yang berada dan menghabiskan masa waktu untuk Allah Ta'ala, untuk Rasulullah SAW. Orang yang hadir majlis ilmu, masya-Allah, macam-macam kelebihan yang ada, diampunkan dosanya, disuruh oleh para malaikat nama dia dan nama mak bapak dia di hadapan Allah Ta'ala. Sebut malaikat, ya Allah, ini fulan bin fulan hadir, dan dia datang ni seolah dia sudah berada di atas highway lurus menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang datang keluar ke tempat majlis ilmu, maka dia sebenarnya Allah permudahkan jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang keluar ke majlis yang tempat baik ini, seolah-olah dia sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Orang yang di Gaza jihad dengan peluru dia orang, dengan untuk pertahankan tanah air, kita jihad untuk datang majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu seolah dia sedang berjihad di jalan Allah SWT. Mohon maaf atas panjangnya majlis kita malam ini. Juga kita doakan mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ini Allah tunaikan segala hajat kita, Allah ampun segala dosa kita, anak-anak kita yang hadir maupun yang tidak hadir, keluarga kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah umumkan keampunannya untuk sanak saudara kita. Lebih khusus kita doakan kesihatan untuk yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad
As-Sagaf yang bersama dengan kita, seorang saleh yang banyak membawa majlis-majlis Asmaul Husna dan zikir-zikir yang mulia ini di merata tempat, sehingga boleh saya katakan banyak tempatlah di Lembah Kelang ni semua orang nak majlis baca Asmaul Husna. Masya Allah, kita merasa bertuah kerana dihadiri oleh Habib Ali bersama dengan kita, membawa keberkatannya, membawa kemakbulan. Walaupun dia tak doa, saya yang doakan diaminkan oleh beliau. Insya Allah itu juga doa beliau untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, keberkatan dalam hidup kita, kepada zuriat-zuriat kita, sehingga Allah hindarkan segala keluarga kita, zuriat kita daripada fitnah yang besar, fitnah yang merosakkan iman kita. Seperti mana doa baginda Nabi SAW, ya Allah, sekiranya engkau bakal turunkan fitnah menyeluruh kepada seluruh umat, maka matilah aku sebelum terkena fitnah tersebut. Kita doakan dengan doa Nabi, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada fitnah yang besar, iaitu fitnah yang semakin mendekat dengan kita, fitnah Dajjal yang akan merosakkan iman kita. Dan tentera Zionis yang ada sekarang adalah tentera-tentera Dajjal. Mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah yang bakal datang dengan begitu dahsyat yang akan merosakkan iman kita, kecuali kalau kita minta pada Allah Ta'ala dipeliharakan iman kita. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, peliharalah iman kami ya Allah, peliharalah Islam kami, hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami daripada kesesatan, kekufuran, kesyirikan. Jauhilah kami daripada kerosakan dunia, bencana dunia dan bencana akhirat, azab dunia dan azab akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau lah Maha Penyayang ya Allah, Engkau lah Maha Mengasihani ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala hajat kami yang hadir dalam majlis ini ya Allah. Tunaikanlah dan permudahkanlah segala hajat kami ya Allah, hajat duniawi kami, hajat akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami kecuali mati dalam keadaan kami Islam yang sempurna, iman yang lengkap, dengan kalimah yang terakhir lancar daripada lidah kami ya Allah, kalimah tayyibah la ilaha illallah. Semua kita sebut la illallah, lebih kuat tuan, la illallah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menyaksikan ya Allah. Betapa lancarnya lidah kami keluar la ilaha illallah, fasihnya kami menyebut ketika ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kefasihan ini ketika roh kami dicabut dari badan ya Allah, ketika roh kami dikeluarkan daripada kaki kepada lutut kami, kepada pinggang kami ya Allah, kepada dada kami, di kerengkung kami ya Allah. Tidak ada kataan yang keluar daripada lidah kami dengan lancar, fasih, terang, jelas, kecuali kalimah la ilaha illallah ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin. Ya Allah, kami minta mohon merayu padamu ya Allah. Kami tidak pernah minta pada siapa selain Engkau ya Allah, kecuali hanya memohon, menadah tangan kepadamu ya Allah, merayu kepadamu ya Allah, mendoakan kepadamu ya Allah, seperti mana Engkau perintahkan agar kami mendoakan kepada Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau telah berjanji bahawa doa kami Engkau akan kabulkan ya Allah, maka jangan Engkau mungkir janji, dan sudah pasti Engkau tidak akan mungkir janji ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu ya Allah, agar Kau berilah, kekalkanlah hidayah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam ya Allah, kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami di telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mulut kami menelan dan meminum daripada telaga Kautsar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jangan halau kami daripada kelompok itu ya Allah, jangan halang kami daripada kelompok yang istimewa itu ya Arhamar Rahimin. Malah Kau masukkanlah kami, anak-anak kami, zuriat kami ke dalam kelompok itu ya Akramal Akramin. Ya Allah, Tuhan kami, saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, sedang diburu, dibunuh, dibom dan dimusnahkan jasad mereka ya Allah. Ya Allah, berilah perlindungan pada mereka ya Allah, peliharaanmu kepada mereka ya Allah, bantuanmu kepada mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hindarilah mereka daripada kerosakan iman ya Allah, kuatkanlah iman mereka ya Allah, kuatkanlah ketabahan mereka ya Allah, berilah kesejahteraan kepada anak-anak mereka ya Allah, anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa ya Allah. Ibu bapa mereka telah, dan berilah pahala syahid yang besar di sisi ibu bapa mereka dan juga seluruh mereka yang berada di Gaza, di Palestin, ketika mereka dibunuh oleh Zionis kerana mereka mempertahankan negara mereka ya Allah, tanah air mereka ya Allah. Ya Allah, kezaliman Zionis Kau kembalikanlah kejahatan kepada mereka ya Allah, musnahkanlah mereka ya Allah.
dan ya Arhamar Rahimin, datanglah tentera-tenteramu ya Allah untuk membantu tentera Islam, orang-orang Islam ya Allah. Berilah kemenangan dengan tentera-tenteramu ya Allah, seperti mana kau turunkan tenteramu dari langit kepada tentera baginda Nabi Muhammad SAW, dan kau datangkan tentera-tentera daripada alam ini untuk membantu umat Islam, seperti mana kau datangkan tenteramu ya Allah untuk menangkan Nabi Nuh alaihissalam, untuk menangkan Nabi Hud alaihissalam, untuk menangkan Nabi Saleh alaihissalam, untuk menangkan para nabi ketika mereka berdepan dengan kekuatan dunia daripada musuh-musuh mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau lah yang maha mendengar rayuan kami ya Allah, Engkau maha mendengar rayuan kami ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kemenangan ya Allah, dekatkanlah kami dengan kejayaan ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin ya Allah Tuhan kami, Engkau maha mengerti segala niat dan hajat daripada dada kami ya Allah. Dalam ingatan kami, tunaikanlah segala hajat dan niat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada mereka yang menjayakan majlis ini ya Allah, majlis salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya Arhamar Rahimin. Berilah kebaikan kepada para orang-orang yang mendiri dan menjalankan tugas mereka di masjid yang mulia ini, dan juga para jemaahnya ya Arhamar Rahimin. Berilah hubungan islah, baikilah hubungan di antara kami sesama kaum Islam ya Allah. Ya Akramal Akramin, keluarkanlah daripada kami segala dengki, hasad dan segala sifat-sifat yang buruk daripada dada kami ya Allah, sehingga kami saling berkasih sayang, saling hormat menghormati, cinta mencintai kerana Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum insyaallah.